وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai kepada bahagian yang penulis masih membicarakan tentang Fadilatul Ta'lim. Ini adalah bab berkenaan dengan kelebihan mengajar. Maka beliau mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafauka? Qala sallallahu alaihi wasallam, alladhi yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi khulafaku rahmat Allah ke atas mereka. Yani khulafa ini maksudnya pengganti. Nabi SAW mengatakan mereka yang menggantiku akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Maka sahabat pun menanyakan, man khulafauka? Siapakah yang dimaksudkan dengan pengganti? Maka beliau mengatakan, alladzina yuhyuna sunnati. Penggantiku adalah mereka-mereka yang menghidupkan sunnahku. Ini adalah bahagian yang pertama. Nabi mengatakan penggantiku adalah mereka-mereka yang menghidupkan sunnahku. Maksud daripada yang menghidupkan, maksudnya yang mempelajari dan mengamalkan dan menyampaikan. Bila kita mengatakan seseorang itu menghidupkan sesuatu amalan, maksudnya dia pada awalnya telah memahami, dia mempelajarinya, selepas itu dia mengamalkannya, dan selepas itu dia menyampaikan kepada orang lain. Maka dengan sebabnya manusia beramal, maka dia telah menghidupkan sesuatu. Maka Nabi SAW juga mengatakan, man ahya sunnati zamana fasadi ummati falahu mi'atu syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku pada zaman fasadnya umatku, maka dia akan mendapatkan 100 syahid. Sekarang kita berada dalam zaman itu tanpa syak. Maka ini adalah peluang bagi kita. Seorang Muslim apabila lihat kepada hadis seperti ini, dia akan lihat ini peluang, opportunity. Opportunity ini untuk beramal dengannya, untuk mendapatkan kelebihan yang besar dengan kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana? Dengan kita mempelajarinya dan mengamalkannya, dan insya-Allah ini kita menyampaikan kepada yang lain. Selepas itu Nabi mengatakan wa yu'allimunaha ibadallah. Yani dia menghidupkan sunnah dan dia mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan rahmat Allah ini ke atas mereka. Selepas itu Imam Ghazali menukilkan beberapa riwayat daripada para sahabat dan salihin. Ini adalah manhaj Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau memulakan dengan ayat-ayat Al-Quran, selepas itu dengan hadis-hadis Nabi SAW, selepas itu dengan perkataan-perkataan ataupun riwayat para sahabat dan tabi'in dan tabi'in dan awliya salihin. Ini adalah manhaj beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita telah membicarakan ayat dari Al-Quran, kita telah membicarakan hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang dimengatakan wa ammal athar. Athar daripada mana ini athar adalah riwayat ini para sahabat. Yang ini diriwayatkan bahawasanya fulan bin fulan, jadi sahabat Nabi mengamalkan sedemikian ataupun mengatakan sedemikian. Ini kita mengatakan athar. Kembali ini kepada sahabat Nabi SAW. Maka beliau mengatakan wa ammal athar faqad qala Umar radhiyallahu anhu. Telah berkata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, man haddatsa hadithan fa'amila bihi falahu ajru man 'amila dhalikal 'amal. Jadi Sayyidina Umar mengatakan barang siapa yang membicarakan ataupun menyampaikan sesuatu hadis dan dia beramal dengannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang beramal dengannya. Jadi barang siapa yang menyampaikan hadis Nabi SAW, dia mengamalkan hadis Nabi SAW dan dia menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain pun mengamalkannya, maka dia juga mendapatkan pahala amal tersebut. Ini dikatakan oleh Sayyidina Al-Khattab. Tapi kalau kita lihat ini riwayat ini sama seperti makna hadis ad-dalu 'ala al-khairi ka fa'ilih. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ad-dalu 'ala al-khairi ka fa'ilih.
orang yang menunjukkan kepada kebaikan seolah-olah dia telah melakukan kebaikan tersebut kalau orang lain mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik insya-Allah. Selepas itu beliau mengatakan wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, muallimun nasil khaira yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hut fil bahri. Ibn Abbas mengatakan orang yang mengajarkan manusia kebaikan daripada agama, maka dia mengatakan segala-gala ciptaan Allah mohon istighfar baginya, hatta al-hut fil bahri, sehingga ikan di lautan juga memohon istighfar bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wa qala ba'dul ulama, sebagian dari ulama mengatakan, al-alimu yadkhulu fima baina Allah wa baina khalqihi falyanzur kaifa yadkhulu. Yani martabat ulama adalah martabat dari di antara Allah dengan ciptaannya. Maka lihatlah kamu bagaimana kemuliaan yang Allah akan memberikan kepada martabat ini tersebut, martabat ini yang tinggi. Selepas itu beliau mengatakan, wa huwa anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullah qadima Asqalan. Jadi sekarang ini beliau menukilkan beberapa cerita ataupun kisah tentang golongan tabi'in dan tabi'in. Ini adalah al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini adalah ulama yang besar. Beliau ini telah sampai kepada darajat mujtahid mutlak. Sufyan ats-Tsauri maksudnya dia ada mazhab sendiri. Dia macam Imam Syafi'i. Cuma mazhabnya hari ini kita tidak lihat. Kita lihat pada zaman itu ramai ulama-ulama mereka pun asas mazhab dalam ilmu fikih. Tetapi kadang-kadang ada sebab misalnya yang belajar dengan dia tak ramai, maka mereka tidak usahakan untuk menyebarkan mazhab, maka mazhab mati. Berbeza dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi yang kita ada hari ini. Bagaimana mazhab Syafi'i sampai hari ini 1400 tahun ataupun 1400 tahun masih ada lagi. Sebab Imam Syafi'i kalau kita lihat sejarahnya, dia ada anak murid. Lepas itu anak murid dia Masya Allah, bukan calang-calang orang. Anak murid tulis di kitab. Lepas itu datang anak murid kepada anak murid, dia tulis lagi, syarah lagi. Lepas itu datang generasi dari mazhab berkembang sampai hari ini. Tetapi ada sebagian dari ulama mereka ada mazhab. Akan tetapi mereka tidak ada seperti itu. Anak-anak murid mereka misalnya tidak mengembangkan mazhab mereka. Jadi apa jadi? Dalam beberapa generasi ia mati. Jadi salah seorang daripada ulama mujtahid mutlak pada zaman itu adalah al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Kita lihat pada 300 Hijriah ini yang pertama ada lebih 80 mazhab. Pada 300 Hijriah ini yang pertama lebih daripada 80 mazhab fiqh. Hari ini biasa kita dengar 4 mazhab, betul ke tidak? Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hanbali. Tetapi pada zaman Imam Syafi'i dan selepas Imam Syafi'i pada lingkungan 300 tahun ini yang pertama, mazhab ini lebih daripada 80. Itu sebab ulama kita mengatakan apabila kita lihat kepada sejarah kita lihat ramai mujtahid mutlak, banyak mazhab ini yang ada. Maka kita lihat hatta mereka ada perbezaan yang di antara satu dengan yang lain tentang ijtihad. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri terkenal dengan kezuhudan. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri terkenal dengan kezuhudan. Dan ada riwayat yang mengatakan beliau dikenali sebagai Tsauri sebab pernah satu hari beliau masuk ke dalam masjid dengan kaki kiri. Beliau masuk ke dalam masjid dengan kaki kiri. Maksudnya tersilap. Kadang-kadang tersilap. Kadang-kadang kita nak masuk toilet tiap-tiap hari kita masuk kaki kiri, kadang-kadang termasuk kaki kanan pula. Manusia tersilap. Jadi bila beliau masuk ke dalam masjid dengan kaki kiri, beliau terdengar orang mengatakan ya Tsaur. Ya Tsaur ini maksudnya lembu. Jadi bila dia masuk masjid dengan kaki kiri, orang mengatakan wahai lembu.
Yani maksudnya menegur dia, jangan masuk masjid ini dengan kaki kiri. Maka beliau terkenal dengan As-Sawri. Ini ada riwayat yang mengatakan sedemikian. Dan dikatakan yang mengatakan yang As-Sawri adalah para malaikat. Beliau ni Al-Imam As-Sawri ini kasyif. Yani beliau adalah daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan mukasyafah. Sebahagian dari ulama kita diberikan karamah. Mereka boleh lihat dari para malaikat, mereka lihat dari kepada jin, mereka boleh dengar yang ni apa yang dikatakan oleh malaikat dan sebagainya. Al-Imam Abu Hanifah sebagai misal, beliau apabila lihat orang mengambil wudu, dia tahu orang ini dah melakukan maksiat apa. Dia boleh tahu daripada air wudu air mana yang dia telah melakukan maksiat. Seperti Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, satu orang datang kepada dia nak bersalam dengannya. Dia mengatakan, bagaimana aku nak bersalam dengan seseorang yang telah memegang tangan syaitan? Orang ini mengatakan, bagaimana ini tangan syaitan? Dia teringat, oh, tadi dia ada fikir maksiat. Dia memegang ini wanita yang bukan mahram, disalam dengan wanita yang bukan mahram. Maka Sayyidina Uthman bin Affan kasyf. Jadi orang ini terperanjat dia, mengatakan, awahyun ba'da Rasulillah ya Amirul Mukminin. Adakah ini wahyu selepas Rasulullah? Maka Sayyidina Uthman mengatakan tidak. Ini adalah dia mengatakan firasah. Sebab Nabi SAW mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutilah ini firasah seorang mukmin, sebab dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah imam-imam kita yang besar ini, masya-Allah. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri qadima Asqalan. Yani Imam Ats-Tsauri dia banyak safar. Dia banyak belayar. Maka dia belayar kepada satu negeri, nama negeri tersebut Asqalan. Asqalan ini di mana? Kalau sekarang ini dia di Palestin. Dia punya spelling sekarang saya pun tak tahu kenapa begitu tukar dia spelling. Dia Ashkelon. Kalau kita pergi, kita type dekat Google, kalau kita nak cari Google Map ke apa, kita kena type Ashkelon, macam kelakar sikit. Ya, A-S-H, lepas itu K-O-L-O-N gitu. Ashkelon. Sekarang ini dari negeri Yahudi dah. Ini adalah daripada negeri yang ditaklukkan oleh orang Yahudi. Maka dia asal Asqalan. Asal dari tempat Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, asalnya daripada situ. Maka dia daripada kampung yang di Palestin. Maka Sufyan Ats-Tsauri ini dia mengatakan dia pergi ini kepada Asqalan. Fa makasa la yas'aluhu insan. Dia duduk di sana beberapa lama, satu orang pun tak tanya dia tentang agama. Yang ni maksudnya dia masuk kampung ini, tak ada orang tanya dia tentang agama. Jadi dia pun fed up. Maka dia mengatakan, faqala ikra'u li akhruja min hadzal balad. Dia mengatakan, persiapkanlah ini bagiku, aku nak keluar daripada negeri ini. Jadi aku dah tak nak tinggal lagi kat sini. Sebab aku kat sini ini dah beberapa lama tak ada orang tanya tentang agama. Hadza baladun yamutu bihi al-ilm. Dia mengatakan ini adalah negeri yang mana ilmu telah mati. Sebab tak ada orang ini menanyakan dia tentang ini ilmu agama. Wa inna ma qala dhalika hirsan ala fadilat at-ta'lim wa istibqa' al-'ilm bih. Al-Imam Ghazali mensyarahkan, mengatakan maksudnya, yakni Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, bila dia mengatakan tempat ini telah mati ilmu, yakni maksudnya Al-Imam Ghazali dia mengatakan sedemikian sebagai satu kerisauan. Dia mengatakan bagaimana yang di tempat ini tidak ada orang yang mementingkan yang tentang mempelajari yang tentang ini ilmu agama. Tapi kalau Imam Ats-Tsauri yang hidup zaman sekarang bagaimana? Mungkin sama juga ya. Mungkin dia pergi ke negeri. Hari ini jarang orang nak tanya tentang agama. Kebanyakan ada orang yang ditanya tentang dunia, bagaimana nak dikaya, bagaimana investment apa ini yang terbaik dan sebagainya. Tapi agama yang ini kurang sikit. Mungkin orang tanya yang ini tentang wudu, misalnya saya tadi ada ambil wudu, saya tersentuh yang ini anjing, adakah ini batal yang ini wudu saya ke? Ataupun yang ini soalan-soalan yang seperti ini. Kalau zaman dahulu mereka menanyakan yang ini soalan-soalan yang penting, soalan-soalan yang besar. Seterusnya beliau mengatakan, wa qala Ata'un radhiyallahu anhu. Ata' ini adalah salah seorang daripada ulama, yakni daripada kalangan tabi'in ataupun tabi'in. Pada zaman tabi'in, Ata' bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Sa'id bin Musayyib.
Dia mengatakan aku datang kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini tabi'in yang besar. Jadi ulama tabi'in yang besar, Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu. Kita baca kitab hadis, kita akan tersebat nama ini. Kita baca Bukhari, baca Muslim, baca sanadnya banyak balik kepada tabi'in ini. Nama dia Sa'id bin Musayyib. Dia 40 tahun duduk masjid, 40 tahun. Maka dia diberikan gelaran apa? Mepati masjid. Dia diberikan gelaran mepati masjid. Yang biasa dia ada sebagian masjid misalnya pukul mepati suka duduk. Jadi maksudnya dia sentiasa ini di masjid, solat 5 waktu ini di masjid, sentiasa di masjid, mengajar ilmu dan belajar dan sebagainya. Jadi Atha ini masuk ini kepada Sa'id bin Musayyib, wa huwa yabki. Dia lihat Sa'id bin Musayyib ini sedang menangis. Faqultu ma yubkik? Dia mengatakan, kenapa kau menangis ya Imam? Qala laisa ahadun yas'aluni an syai'. Dia mengatakan tak ada orang yang tanya aku apa-apa soalan. Yang ini maksudnya satu hari tak ada orang tanya aku kemusykilan agama. Sedih dia merasa sedih. Ini adalah perkara yang sangat ini luar biasa. Wa qala ba'duhum al-ulama surujul azminah. Sebagian dari ulama mengatakan para ulama adalah surujul azminah. Suruj ini maksudnya apa? Lampu bagi masa. Yang ini maksudnya bagi tiap-tiap generasi mereka adalah lampunya yang menunjukkan manusia kepada Allah, yang menunjukkan manusia cahaya hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ibarat ini lampu. Kullu wahidin misbahu zamanihi. Tiap-tiap daripada para ulama adalah misbah, yakni lampu yang menerang pada zaman mereka. Yastadi'u bihi ahlu asrihi. Jadi manusia yang hidup pada zamannya menjadikan mereka sebagai cahaya mereka, yakni panutan bagi mereka. Wa qala al-Hasan rahimahullah, laula al-ulama lasara an-nas mithla al-bahaim. Ay innahum bi ta'limi yukhrijuna an-nasa min hadil bahimiyyah ila hadil insaniyah. Al-Imam Al-Hasan yang mengatakan kalau tak kerana para ulama maka manusia adalah seperti yang binatang. Apa sebabnya? Sebab ini dia mengatakan dengan mereka mempelajari agama maka mereka mengeluarkan diri mereka ini daripada tergolongan ini dalam golongan ini binatang ini kepada golongan ini insan. Sebab manusia kemuliaannya adalah dengan akalnya, dengan ilmunya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah dan menjadikan kita ini para ulama al-amilin wal awliya as-salihin insyaallah, dan dibangkitkan ini bersama mereka dan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal ma'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Syaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.